Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Barisan EJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung membaca kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut penggal yang kedua, ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahid. Surat 17, khiyar dan hukumnya. Perkataan khiyar itu maknanya boleh pilih antara jadi atau tak jadi beli, atau boleh ditarik balik, iaitu boleh cancel. Khiyar itu ada 3 macam. Satu, khiyar majlis ataupun alif, khiyar majlis. Ba, khiyar syarat. 3 ataupun ta, khiyar aib, iaitu cacat. Pihak penjual dan pihak pembeli diluluskan, diluluskan boleh khiyar majlis, iaitu tempat akad, selagi keduanya berada dalam tempat akad. Sama ada hendak diteruskan, iaitu dilazimkan jual beli itu, atau hendak cancel. Jika keduanya telah memilih lazim, iaitu jadi beli, gugurlah hak khiyar daripada keduanya. Dan jika salah seorang memilih lazim, iaitu jadi beli, gugurlah haknya dan tinggal hak taulannya, kawannya ataupun yang lagi seorang. Demikian juga gugur hak khiyar memilih keduanya dengan berpisah, iaitu bercerai badan kedua-duanya daripada tempat itu, atau salah seorang daripada keduanya dari tempat akad pada uruf, pada kebiasaan, sekalipun terlupa atau tidak tahu kan hukumnya. Jika akad itu dalam rumah besar, apabila berpindah ke lain atau bilik lain, itu berpisahlah namanya. Dan jika dalam rumah yang kecil atau dalam perahu, apabila keluar daripadanya itu, daripada rumah itu atau daripada perahu, berpisah namanya. Dan jika di tengah lapang atau dalam kedai, apabila berpaling salah seorang daripadanya, berjalan sedikit, kira-kira 3 hasta, itu berpisahlah namanya. Tetapi jika keduanya diam dalam tempat akad itu, atau kedua-duanya berjalan bersama-sama ke beberapa tempat lain, sekalipun lebih daripada masa 3 hari, masih kekal khiyar keduanya, kerana tidak bercerai badan keduanya. Harus, iaitu boleh bagi penjual dan pembeli atau salah seorangnya mensyaratkan khiyar dalam masa yang tertentu, jangan lebih daripada 3 hari dari waktu disyaratkan. Jadi dalam tempoh itu kedua-duanya boleh pilih beli terus atau cancel.
Syaratnya barang itu tidak binasa dalam masa itu. Sekiranya barang itu jenis yang boleh rosak, batallah akad jual beli itu. Melainkan jualan barang jenis riba, jualan yang membawa kepada merdeheka, seperti anak membeli bapanya yang sahaya, yang hamba, dan jualan salam, iaitu jualan cara pesanan, order, tidaklah harus disyaratkan khiyar. Maka barang jualan atau manfaatnya dalam masa khiyar, syarat itu dimilikkan oleh siapa yang meletak syarat, sama ada penjual atau pembeli. Tetapi jika kedua-duanya sekali membuat syarat, maka keadaan barang itu mauquf, iaitu tergantung atau terhenti, tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Apabila sempurna jualannya, nyatalah barang itu milik pembeli dari sejak mula akad lagi. Dan jika tidak sempurna, dicancel, barang itu milik penjual. Hasillah cancel jual dalam masa khiyar itu dengan katanya, saya cancelkan bahasa Inggeris jualan ini, dan tetap jadi jual dengan katanya, saya luluskan jualan ini, atau saya teruskan dia, atau saya lazimkan dia. On tak on pun jadilah. Hasillah juga cancel dengan perbuatan seperti disetubuhi, iaitu pada sahaya perempuan, hamba perempuan, atau dimerdehekakan, atau dijual, atau disewakan, atau dikahwinkan, atau diwakafkan oleh penjual, dan tetap jadi beli jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh pembeli. Sekiranya dalam masa khiyar barang jualan itu dipamerkan untuk jualan dengan ada izin keduanya, nescaya tidak dikatakan cancel daripada penjual, dan tidak dikatakan tetap jadi beli daripada pembeli. Harus bagi pembeli khiyar dengan sebab nyata ada aib, iaitu kecacatan. Harus ini boleh bagi pembeli khiyar memilih dengan sebab nyata ada aib, iaitu kecacatan yang ada lebih dahulu pada barang jualan dengan tiada diketahuinya. Demikian juga penjual harus, iaitu boleh khiyar memilih jika nyata ada cacat yang ada lebih dahulu pada harga yang tiada diketahui. Cacat pada sahaya hamba iaitu seperti yang telah dipotong buah kemaluannya, atau berzina, atau mencuri, atau pelari, atau kencing di tempat tidur, ngompol, atau mulut busuk, atau ketiak busuk. Dan cacat pada binatang seperti menendang, menggigit, kasar berjalan, sekira-kira ditakuti jatuh siapa-siapa yang menunggangnya. Kalau ditunggang jalannya ganas lah, atau makan sedikit, jadi tak gemuk lah. Itu cacat pada sahaya binatang. Cacat pada rumah seperti rumah itu jadi tempat askar berhenti, atau di sebelahnya ada tukang, minta maaf atau di sebelahnya ada tukang dobi membasuh kain, bising dengan hempasnya. Hempas ni basuh dobi dululah ni, pampas lah kan. Atau ada jin yang mengacau dan sebagainya. Demikian juga tiap-tiap perkara yang mengurangkan zatnya atau harganya, kurang yang merosakkan tujuan yang sebenar dibeli barang itu. Cacat yang berlaku selepas qobat, tidaklah harus pembeli hendak khiyar lagi. Qobat tu terima, qobat tu dah terima. Bahasa Melayunya memilih. Pilih untuk terus beli atau milih untuk tak nak beli, itu untuk pembelilah. Kalau penjual pun ada khiyar juga, memilih untuk terus jual atau tak jadi jual. Bila didapati tu kat depan ni sebut kan,
Boleh pilih bahasa Arab. Bila didapati ada cacat pada barang jualan atau pada harga, bolehlah salah seorang daripada kedua pihak itu memulangkan balik kepada taulannya, kawannya, kawan penjual atau pembeli lah, dipanggil taulan, kawan. Asalnya dari kawan, jangan sampai jadi musuh. Penjual dan pembeli asalnya kata dalam kitab taulan, kawan. Baik. Jadi bolehlah salah seorang daripada kedua pihak itu, penjual atau pembeli, memulangkan balik kepada taulannya dengan kadar yang segera pada adat. Kalau penjual tadi memulangkan harga lah, kalau yang pembeli memulangkan barang pada adat, dengan kadar yang segera pada adat, pada kebiasaan. Tidak mengapa terlewat sedikit kerana sembahyang atau kerana makan yang sudah masuk waktunya. Sembahyang masuk waktu atau makan masuk waktu, ini pula gastrik tak boleh lambat. Demikian juga qada hajat, buang air kecil, buang air besar, hingga selesai. Dan jika hari malam, bolehlah tunggu hingga subuh, iaitu pagi. Jika penjual itu berada dalam negeri, hendaklah dikembalikan barang itu kepadanya atau kepada wakilnya, atau kepada orang yang berwakil kepada dia, atau kepada walinya seperti bapa atau datuknya, atau kepada warisnya, anak atau cucu, atau diserahkan ke mahkamah. Dan jika penjual itu gaib, tidak ada dalam negeri, dan wakilnya pun tidak ada, hendaklah dirujukkan kepada mahkamah. Selain daripada itu, wajib atas pembeli mencari orang yang menyaksikan fasakh atau cancel itu masa dalam perjalanan menuju ke tempat penjual atau ke mahkamah. Disyaratkan lagi jangan digunakan barang jualan itu setelah diketahui ada cacatnya. Sekiranya pembeli menyuruh sahaya, yakni hamba yang dibelinya yang cacat itu dengan katanya, ambilkan aku air minum, dah tak nak beli, suruh pula. Atau unjukkan aku kain itu, ambilkan. Atau pergi kunci pintu itu, atau angkat pelana yang ada di atas belakang kuda itu, nescaya tiada boleh dikembalikan lagi dengan cara berkeras. Itu dah tak boleh. Kalau sahaya, memang tugas dia kita suruh-suruh nak pulangkan, tapi suruh itu suruh ni, tak boleh. Sekiranya tidak dapat diketahui cacat yang lama, melainkan dengan dicacatkan pula, seperti ditebuk telur burung kasawari atau buah temikai lah yang berulat di dalamnya atau sebagainya, baharu diketahui ada cacat lama, nescaya harus, ini boleh dikembalikan dengan cacat itu, dengan tidak wajib membayar ganti cacat yang baharu itu, kerana diunzurkan dalam perkara semacam ini. Ini untung kepada pembeli ni. Ni kalau ada yang peniaga ni, ini kitab ni cek kitab lain Ustaz, suruh cek kitab lain tu nanti. Untungnya kepada pembeli lebih ni. Baik, jadi kena apa nama ni, penjual kena sabarlah, kan hukumnya macam tu. Jika berlaku pertelingkahan antara penjual dan pembeli tentang cacat lama dan cacat baharu, penjual mengatakan cacat baharu, nescaya dibenarkan dia dengan bersumpah, dan sumpah itu mengikut jawabnya. Misalnya berkata pembeli, saya pulangkan balik barang ini dengan sebab ada cacat lama. Jawab penjual, dia tidak boleh pulangkan balik dengan sebab cacat yang disebutnya itu. Maka sumpahnya pun mengikut jawabnya itu dengan berkata, wallahi, dia tidak boleh pulangkan balik dengan sebab cacat yang disebutnya itu. Jika ia menjawab, saya tidak mesti menerima cakapnya itu, maka sumpahnya pun mengikut jawabnya itu. Wallahi, saya tidak mesti menerima cakapnya itu. Dua-dua bersumpah.
Jika ia menjawab, saya tidak serahkan kepadanya dengan cacat ini sumpahnya, wallahi saya tidak serahkan kepadanya dengan cacat ini. Atau dijawabnya, saya tiada serahkan kepadanya melainkan sejahtera daripada cacat, sumpahnya, wallahi saya tiada serahkan kepadanya melainkan sejahtera daripada cacat. Hukum ini pada cacat yang tiada terang, lama atau baharu. Ini boleh jadi sudah lama atau boleh jadi cacat baharu. Adapun jika nyata, jadi sumpah bersumpah. Adapun jika nyata cacat itu baharu, seperti luka yang masih basah lagi, padahal jualan dan qaubat sudah berlaku sebulan atau 2 bulan lalu, maka hukumnya dibenarkan cakap penjual dengan tidak payah bersumpah. Sebaliknya, jika cacat itu tidak munasabah baharu, jadi malahan sudah lama, umpama luka yang sudah baik, padahal jualan dan qaubat baharu berlaku, nescaya dibenarkan cakap pembeli dan tidak payah sumpah. Peringatan itu dari segi puas hati tak puas hati, sampai tahap bersumpah. Peringatan, setengah daripada perbuatan yang membolehkan pembeli khiyar cacat, iaitu perbuatan tasriyah. Apa makna tasriyah? Maknanya membiarkan titik lembu bengkak, bukan titik lah, susu bengkak, tidak diperah susunya supaya disangka lembu itu banyak susu. Perbuatan itu haram dan pihak pembeli boleh khiyar dengan memulangkan balik kepada penjual dengan segera. Jika sudah diperah susunya, wajib ia mengganti dengan segantang kurma. Demikian juga jualan tanah yang ada parit di dalamnya ditahan atau diampang ketika melakukan jualan, dilepaskan airnya dengan tujuan supaya disangka parit itu banyak air. Perbuatan itu haram juga, sama macam menghitamkan rambut sahaya hamba dengan daya memang sengaja, atau dikeritingkan dengan dai, atau dikeritingkan supaya disangka muda atau disangka kuat bekerja. Semua perbuatan-perbuatan itu membolehkan khiyar dan cancel dengan segera. Tetapi dalam masalah merecikkan baju sahaya hamba dengan dakwat hitam supaya disangka pandai menulis, tiada hak bagi pembeli khiyar kerana cuainya tidak mencuba lebih dahulu. Siapa suruh tak suruh tulis. Demikian juga membeli kaca dengan harga permata tidak boleh khiyar. Kenapa? Kerana kecuaiannya sendiri. Itu pun kalau kaca itu ada harga. Sekiranya tidak ada harga, langsung nescaya jualan itu tidak sah. Jadi kena cek sendirilah, apa permata tu betul-betul permata ke kaca. Baik, barang jualan sebelum qaubat, sebelum terima. Kedudukan barang jualan sebelum diterima qaubat oleh pembeli adalah dalam tanggungan dan akuan penjual. Sekalipun pembeli berkata, tak apalah, barang itu lepas daripada tanggungan anda, tiada terlepas juga, tak boleh. Demikian tercancellah jual beli itu dengan binasanya atau dibinasakan oleh penjual. Pihak pembeli boleh khiyar, boleh pilih jika ada cacat dalam masa itu atau dicacatkan oleh penjual atau oleh orang lain, ketika itu tercancellah jual belinya. Sama juga hukumnya seperti cincin jatuh ke dalam sungai atau ke dalam laut yang tak dapat hendak diambil lagi, dan seperti burung liar terlepas dari tangan atau dari sangkar, tetapi sekiranya boleh dapat balik, tiadalah diluluskan, cancel. Jadi tempat jual beli pun tengok-tengok juga, jangan dekat laut, jangan dekat tepi longkang, jatuh pun susah.
Sebaliknya, jika pembeli itu sendiri yang membinasakan barang jualan dengan tiada sebenar, tak sepatutnya, nescaya dihukumkan ia telah qobat, telah terima. Dan jika dengan sebenar, seperti membinasakan binatang menyerang atau sahaya murtad, atau sahaya itu dibuat menebus perbunuhan, atau pembeli itu raja yang memerintah, tiada dihukumkan ia telah qobat. Itu membinasakan dengan sebenar. Binatang nak menyerang, jadi dibunuh, dia tak dikira qobat, dia tak kena gantilah. Selagi barang itu belum dikobat penjual, selagi barang itu belum dikobat, belum diterima oleh pembeli, penjual tiada boleh hendak memperbagi-bagikan seperti memperbagaikan seperti jual, haibah, sedekah, disewakan dan lain-lain. Bagaimana telah dinyatakan bahawa qobat itu terima serahan dan ambil alih barang yang dibeli, maka pada barang yang boleh bergerak dan diangkat, hasillah qobat itu dengan penjual menghulurkan barang itu kepada pembeli, dan diambil dan disambut oleh pembeli atau dipegangnya. Pada barang yang tiada boleh dipindah seperti tanah, rumah, pohon kayu dan lain-lain benda yang berat, memadai dengan penjual menyerahkan kepada pembeli dengan lafaz kata-kata yang menunjukkan suruh qobat, suruh terima. Seperti katanya, sekarang saya kosongkanlah tanah atau rumah ini untuk anda, serta serahkan anak kunci, dan pihak pembeli memasukkan barang-barangnya jika ada, atau mengalih apa yang patut dialih. Tiada mengapa ada tinggal sedikit-sedikit barang kepunyaan penjual, kerana keadaan semacam itu dimaafkan. Kalau sekarang dia punya geran lah. Jual tauliyah, isyrak, murabahah dan muhatah. Dalam bab jual beli banyak juga masalah berlaku mengikut keadaan, seperti jual tauliyah, isyrak, murabahah dan muhatah. Perkataan tauliyah itu maknanya beri kuasa atau lantik. Maksudnya di sini menjual akad beli yang telah dilakukan, seperti berkata pembeli kepada seorang lain yang telah mengetahui akan harga barang itu, wallaituka hadzal aqda, artinya saya beri kuasa kepada anda apa yang saya beli ini. Jawab orang itu, saya terima. Hukumnya ia jual barang itu kepadanya dengan harga yang dibelinya itu, sekalipun tiada disebutkan harganya. Hukumnya sah jualan itu. Itu tauliyah ni bukan tauliyah mengajar ni, tauliyah milik barang. Perkataan isyrak itu maknanya sekutukan, kawankan, bersama-sama. Maksudnya di sini pembeli menyekutukan orang lain pada belian itu, dia sama-sama beli dalam akad. Seperti katanya, asyraktuka fi hadzal aqdi bin nisfi, artinya saya sekutukan anda dalam akad ini dengan separuh. Kita kongsi beli. Jawab orang itu, saya terima. Maknanya dia jual separuh barang itu jadi saham. Jika ia tiada sebut separuh, sah juga hukumnya jadi setengah seorang. Baik, perkataan murabahah maknanya sama-sama dapat untung. Maksudnya di sini win-win situation. Maksudnya di sini jual barang yang telah dibeli dengan keuntungannya sekali, seperti katanya kepada seorang lain, bi'tuka bima ishtaraitu wa ribha dirhamin likulli asyaratin. Artinya saya jual kepada anda bagaimana saya beli, serta untung 1 dirham pada tiap-tiap 10 dirham. Jawab orang itu, saya terima, sahlah jualan itu. Murabahah. Perkataan muhatah itu maknanya kurang atau susut.
Maksudnya di sini menjual barang yang dibeli dengan kerugian sekali. Yang tadi untung sekali, yang ini kerugian sekali. Seperti berkata pembeli kepada seorang lain, bi'tuka bima ishtaraitu wa hatta dirhamin likulli asyaratin. Artinya saya jual kepada anda apa yang saya telah beli dengan kurang 1 dirham pada tiap-tiap 10 dirham. Jawabnya, saya terima, sahlah jualan itu. Satu masalah, iaitu jika berkata pembeli kepada seorang lain, saya jual kepada anda barang ini bagaimana saya beli, maknanya termasuklah harganya sahaja. Satu masalah lagi, iaitu jika ia berkata saya jual kepada anda barang ini dengan apa yang kena atas saya, maknanya masuklah harganya dan segala belanja kelolaannya, seperti upah sukat, dalal, penjaga, upah angkat, upah khitan pada saya sunat, belanja ubat jika dibeli keadaannya sakit, belanja makan dan belanja celup jika barang itu kain. Belanja-belanja yang tersebut menempati faedah yang diambil daripada barang jualan. Tidak termasuk jika setengah-setengah perkara itu dikerjakan sendiri atau orang lain secara sukarela, kerana tidak kena atasnya apa-apa. Maka kalau sukarela tak kenalah. Maka jual semacam ini hendaklah penjual dan pembeli mengetahui harganya. Pada masalah yang pertama, yang tadi itu, yang pertama, saya jual kepada anda barang ini bagaimana saya beli, dan mengetahui berapa belanja yang kena itu pada masalah yang kedua. Yang kedua, saya jual kepada anda barang ini dengan apa yang kena atas saya tu, kena tahu berapa sebenar. Jika tidak diketahui, tidak sah. Kena tahu. Baik. Jual usul dan buah. Barang siapa menjual tanah dengan itlaq, yakni tiada sebut apa-apa yang ada di atasnya, termasuklah apa yang ada di atasnya seperti bangunan, telaga, pokok-pokok yang hidup hingga ke akar umbinya, dan pohon-pohon tanaman selingan, kecuali buah-buahan yang nyata sudah tua ketika akad jual beli, iaitu jadi hak bagi penjual, yakni tuan tanah, melainkan jika disyaratkan buah-buahan itu termasuk dalam jualan, ketika itu jadilah ia hak pembeli. Jadi kalau dia jual tanah saja, tanah saja. Kalau penjualnya tak cakap jual sekali dengan apa yang di atasnya. Bila tiada disyaratkan, hendaklah penjual, yakni tuan tanah itu, memetik atau memotong buah-buah itu dengan segera. Orang tak jual, orang potonglah cepat-cepat, kerana mengelakkan daripada kekeliruan. Barang siapa menjual dusun, termasuklah tanahnya, segala pokok-pokok yang ada di atasnya, dan segala bangunan yang ada di dalam dusun itu. Barang siapa menjual dusun, termasuklah tanahnya, segala pokok-pokok yang ada di atasnya, dan segala bangunan yang ada di dalam dusun itu. Yang tadi jual tanahnya, ni jual dusun. Barang siapa menjual binatang seperti kuda, termasuklah besi-besi tapaknya, tetapi tidak termasuk pelana yang ada di atas belakangnya dan kekangnya. Kalau tapaknya masuk, pelana dengan kekang tak masuk. Barang siapa menjual sahaya hamba, tidak termasuk anting-anting yang ada pada telinganya, cincin dan kasutnya. Yang dah tak ada ni, hamba ni ilmu je lah, pengetahuan maklumat. Harus, yakni boleh dijual buah, kayu dan perhumaan, padilah yang nyata sudah tua isinya, yakni sudah makar, sudah masak, sudah matang, sama ada dengan syarat dipetik atau dikerat atau dicabut
atau tidak syarat apa-apa. Adapun menjual buah yang belum tua, masih muda, jika tidak termasuk dengan pokok-pokoknya, tiadalah sah melainkan dengan syarat dikerat, yakni ditebang ketika itu juga. Tetapi jika buah dengan pokok-pokoknya satu harga, harus dijual dengan tiada syarat kerat. Ini kalau berkaitan dengan pokok lah. Perselisihan antara yang berakad. Apabila penjual dan pembeli telah bersetuju atas sahnya sesuatu jualan, tiba-tiba kedua-duanya berselisih tentang caranya, seperti tentang kadar barang itu, tentang harga dan tentang jenis seperti emas dan perak, atau tentang tempohnya, padahal masing-masing tiada mempunyai saksi. Atau ada saksi tetapi saksi itu bercanggah. Yang ni kata lain, dia kata lain. Ketika itu hendaklah keduanya bersumpah yang mencantumkan nafi dan isbat. Dah buat sumpah, ini penting. Ataupun sekarang hitam putih, risit. Maka penjual hendaklah bersumpah dengan katanya, wallahi, saya tiada jual kepada anda dengan harga RM5, malahan sesungguhnya saya telah jual dengan harga RM6 umpamanya. Pembeli pula bersumpah dengan katanya, wallahi, saya tiada beli dengan harga RM6, malahan sesungguhnya saya beli dengan harga RM5. Perkataan-perkataan yang ada garis di bawahnya, yang pertama itu nafi, yakni tiada dijual, dan yang keduanya itu isbat, telah dijual, pada cakap penjual. Demikian juga pada cakap pembeli, yang pertama itu nafi, tiada beli, dan yang kedua itu isbat, saya beli. Isbat tu menetapkan, nafi tu tiada, menidakkan. Apabila keduanya telah bersumpah, maka akad jual beli itu tiada terfasakh, yakni tiada tercancel. Kemudian jika keduanya redha atas keadaan demikian, kekal akad jual beli. Sekiranya tiada keredaan kedua-duanya, boleh cancel, atau salah seorang daripadanya boleh cancel atau dicancelkan oleh hakim. Gaduh juga dah lah, senang, hakim tetapkan dah cancel. Bila sudah cancel, wajib atas pembeli memulangkan balik barang yang dibeli itu berserta dengan apa jua tambahan jika ada, dan wajib atas penjual memulangkan balik harganya, duit RM5 jika harga itu wang, berserta dengan apa jua tambahan jika ada, pada bukan wang. Sebaliknya, jika barang atau harganya itu sudah tidak ada lagi, umpamanya telah diwakafkan untuk pembeli atau oleh penjual, atau telah dijualkan kepada orang lain, kenalah, yakni mesti dikembalikan ganti barang yang seumpamanya jika ada, atau harganya ikut harga masa wakaf atau masa jual jika sudah tiada lagi. Dan jika sudah cacat, kenalah tambah berapa kurang daripada harganya. Jikalau seorang mendakwa bahawa barang itu jual, dan yang seorang lagi mendakwa barang itu haibah atau hibah, pemberian sahaja, hendaklah disuruh bersumpah tiap-tiap daripada keduanya, sumpah menafikan dakwa taulannya. Seperti berkata salah seorangnya, saya jual barang itu kepada anda dengan harga RM1,000. Jawab yang seorang lagi, bukan jual, malahan tuan hibahkan sahaja kepada saya. Hendaklah kedua-duanya bersumpah demikian, wallahi, barang itu saya tidak hibah kepada anda, dan bersumpah yang seorang lagi, wallahi, barang itu anda tidak jual kepada saya. Setelah demikian, siapa yang mendakwa hibah, kenalah ia memulangkan balik RM1,000. Kalau dulu ni mungkin tak ada resit, dan jadinya salah faham, bersumpahlah. Baik, jadi penting ada resit untuk dia. Jual salam. Perkataan salam itu asal maknanya serah atau tangguh. Maksudnya di sini iaitu menjual sesuatu barang yang disifatkan kepada tanggungan seseorang, yakni jual secara pesanan, order. Pada masa sekarang orang sebut order. Satu, otak kakinya, sandarannya sebelum ijma' sepakat ulama,
firman Tuhan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 292. Artinya lebih kurang, wahai orang beriman, apabila berhutang antara kamu dengan hutang yang ditangguhkan pada suatu masa, hendaklah kamu buat surat hutang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini turun pada jual salam, seolah-olah jual salam macam beri pinjam duit kepada seorang, dibayar dengan barang yang dikehendaki. Rukun jual secara pesanan ini ada 5 perkara. Pertama, muslim, bukan muslim orang Islam, pemesan, orang yang buat atau orang yang memesan jual beli salam ni. Kedua, muslam ilaihi, iaitu penerima pesanan. Ini penjualan ni. Ketiga, muslam fihi, barang yang dipesan. Keempat, ra'su malin, modal atau harga, duit lah. Kelima, sighah, ijab dan qabul. Lebih kurang macam rukun jual beli juga, cuma dipindahkan kepada jual beli salam. Segala syarat pada jual beli disyaratkan juga pada jual salam ini, melainkan syarat melihat tidak disyaratkan padanya. Tak jadi syarat melihat tidak disyaratkan. Lafaz ijabnya seperti aslamtu ilaika kadza fi kadza. Artinya saya serahkan kepada anda sekian duit untuk bagian-bagian. Jawab oleh penerima pesanan, qabiltu. Artinya saya terima. Atau dengan ibarah keterangan yang lain, saya serahkan kepada anda wang RM40 ini untuk dapatkan saya 2 helai kain sutera siam warna ungu. Jawab penerima pesanan, saya terima. Dan ia pun qabat, menerima RM40 itu. Lepas itu boleh ia bawa barang itu terus atau bertangguh dengan suatu masa. Disyaratkan pada barang yang dipesan itu 5 syarat. Barang itu pula ada 5 syarat. Pertama, barang itu boleh diketahui dengan sifatnya mengikut kehendak pemesan. Terperincilah, sekira-kira tidak disifatkan dengan sifat yang jarang didapati, seperti luk-luk yang besar, ini nama permata ni, atau jariah dengan adiknya atau dengan anaknya. Jika demikian tiada sah salam. Susah nak dapat. Yang kedua, barang itu bukan daripada jenis yang bercampur dengan jenis yang lain, sekira-kira tidak dapat dipisahkan jika hendak diketahuikan juzuk-juzuknya, seperti harisah, macam bubur. Harisah ni macam bubur, makjun, ubat dan lain-lain. Jika demikian tiada sah salam pesanan. Ketiga, barang itu bukan daripada jenis makanan dimasak dengan api, umpama daging. Jika hendak dimakan kena gulai atau digoreng atau dipanggang. Jika demikian tidak sah salam, kecuali jika barang itu dibakar atau dipanaskan untuk hendak membezakan antara satu dengan yang lain, itu tidak mengapa. Seperti dipanaskan sarang lebah untuk mengasingkan madu dengan lilinnya. Yang demikian itu sah salam. Yang keempat, nak sambung Aisyah azan.
Sambung yang keempat, syarat pada barang yang dipesan. Yang keempat, barang itu bukan daripada barang yang ada di hadapan mata, malahan ia hutang, iaitu tidak ada di tempat akad, cuma disifatkan sahaja dalam tanggungan penerima pesanan. Maka jika ditentukan kepada penerima pesanan seperti katanya, saya pesan kepada anda kain ini, permata dia,
dengan wang RM20 ini? Jawabnya, saya terima. Tidaklah jadi salam, dia tak jadi order, dia jadi jual beli biasa dan tidak jadi jual beli. Yang demikian akad itu tidak sah, akadnya itu tak sah. Patutnya saya beli dan pesan. Yang kelima, bukan barang itu daripada tempat yang tidak kekal adanya, seperti sekejap ada dan sekejap putus. Kalau pemesan berkata, saya pesan kepada anda dengan RM10 ini untuk dapatkan saya 5 kilo kurma Kampung Badar. Jawab penerima pesanan, saya terima. Dan secaya tidak sah. Kenapa? Kerana kampung itu sebuah kampung yang kecil, boleh jadi putus adanya bekalannya dengan sebab bencana. Adalah ditegaskan lagi, iaitu pada barang yang dipesan itu selain daripada jenisnya dan macamnya. Pertama, hendaklah disifatkan dengan sifat yang boleh jadi harganya berlain-lainan, seperti salam sahaya. Hamba hendaklah disebutkan laki-laki, perempuan, umur lebih kurang, tinggi, rendah, sederhana dan warnanya. Demikian juga pada lembu, kambing dan lain-lain. Kedua, disebutkan kadarnya dengan sukatan atau timbangan atau bilangan. Ketiga, sebutkan masa yang boleh dapat diterima barang itu, seperti sebulan atau seumpamanya pada salam yang ditangguhkan. Maka jika ditangguhkan masanya dengan datang Zaid umpamanya, tidak sah salam itu, kerana tiada diketahui bila masanya ia datang. Kena masa yang confirm. Keempat, hendaklah barang itu maujud, ada pada ghalibnya, pada kebiasaannya apabila dikehendakkan. Maka jika dipesan sesuatu barang yang tidak boleh ada ketika dikehendakkan pada ghalibnya, pada biasanya, seperti buah kurma jenis rutab ketika musim sejuk, tiadalah sah salam itu. Yang kelima, disebutkan tempat menerima barang itu jika tempat yang berakad itu tidak layak jadi tempat menerima, seperti tengah laut atau dalam hutan, atau hendak pergi ke tempat itu kena belanja, dan kena sebut kat mana. Yang keenam, diketahuikan kadar harganya, jenisnya dan sifatnya yang di dalam tanggungan, atau dilihatnya jika harga itu ada ditentukan. Ketujuh, ada qobat antara pemesan dan penerima pesanan pada harga dalam tempat akad sebelum keduanya berpisah penerimaan harga itu. Maka jika berpisah keduanya sebelum terimaan harga itu, saya batal akadnya. Sekiranya diterima separuh dan yang separuh lagi belum diterima, ada dua pendapat ulama. Ada mengatakan tidak sah semua sekali, manakala setengah ulama yang lain berpendapat sah pada yang baki. Kaul ini lebih dekat dengan yang sebenar. Kaul yang kedua itulah yang sah pada yang baki. Yang dimaksudkan dengan qobat itu ialah qobat hakiki, terima. Maka jika pemesan itu, pembelilah ni, memindahkan hawalahnya, harga itu kepada orang lain dan diterima olehnya dalam tempat akad itu juga, nescaya tidak memadai, tidak sah, kerana hawalah itu bukan qobat hakiki. Harga itu memang terima yang hakiki. Yang ke-8, bahawa akad salam itu tidak boleh dimasukkan ke dalamnya khiyar, pilih, khiyar syarat, kerana harganya tidak boleh ditangguhkan, tetapi boleh khiyar majlis. Baik, cukuplah kadang ni tuan-tuan, banyak sangat kita punya jual beli ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk kita tuan-tuan, kita amalkan, sampaikan, sambung lagi depan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.